Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, antara keputusan yang kita rakyat Malaysia terima dengan kejutan yang amat besar yang melibatkan pemimpin yang kita boleh cakap sebagai public figure menjadi idola ramai orang, terutamanya bagi anak muda yang meminati politik. Tidak kisahlah siapa saja sebenarnya yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan apa-apa kes yang berkaitan dengan rasuah, memang perlu dikenakan tindakan undang-undang dan perlu melalui proses yang benar. Tapi saudara-saudara, antara nama yang kita terima kejutan besar adalah nama Syed Saddiq. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dikatakan terlibat dengan kes rasuah. Jadi bila nama Syed Saddiq terlibat dengan kes sedemikian, satu Malaysia penyokong Syed Saddiq dan juga mungkin yang melihat Syed Saddiq sebagai public figure tertanya-tanya macam mana beliau boleh terlibat dengan kes tersebut. Kalau saya tak silap, hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta dan 2 sebatan. Jadi saudara-saudara, kalau Syed Saddiq didapati dan dapat dibuktikan bersalah, adakah dengan ini satu lagi keputusan hukuman penjara yang pasti mengejutkan ramai orang? Saya terima satu komen yang berkata, saya amat kesian dengan Syed Saddiq. Saya amat kesian dengan Syed Saddiq ni. Kenapalah jadi macam ni? Muda lagi, belum habis sepenggal, sudah terlibat dengan kes macam ni. Harap-harap Syed Saddiq dapat pengampunan dan ingatlah, jangan lagi terlibat dengan kes-kes salah laku ini. Harap kes ini menjadi satu pengajaran yang pertama dan terakhir. Memanglah kalau benarlah nanti Syed Saddiq kalah di mahkamah dan beliau dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun, 10 juta denda dan juga 2 sebatan. Ini pasti satu keputusan yang mengejutkan kepimpinan politik khususnya. Dah satu orang pun dah komen sini, saya amat kesian dengan Syed Saddiq. Tapi apapun kita nantikan saja, kita tunggu keputusannya rasmi. Apa keputusan mahkamah dan apa keputusan final nanti. Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kekalahan diterima oleh Perikatan Nasional khususnya PAS pada pilihan raya kecil Dun Ayer Kuning, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tiba-tiba kenyataan daripada kepimpinan PAS melalui pemuda PAS berkata, majoriti susut di Ayer Kuning, amaran pada Barisan Nasional. Rupanya ini yang berlaku kepada PAS setelah mereka kalah lagi pada pilihan raya kecil Dun Ayer Kuning. Mungkin ada yang tertanya-tanya, keputusan kemenangan tersebut tidak benarkah, tidak sahkah, tidak rasmikah, dibatalkankah? Tidak. Jawapannya adalah tidak. Kemenangan bagi Barisan Nasional, calon kerajaan di Dun Ayer Kuning, satu signal ataupun satu isyarat yang baik penerimaan gabungan kerjasama PH dan BN di Dun, khususnya pengundi di kawasan Ayer Kuning. Walaupun pemuda PAS membuat kenyataan majoriti susut di Ayer Kuning menjadikan itu amaran kepada Barisan Nasional, tetapi itu tidak menggugat kemenangan Barisan Nasional. Majoriti yang semakin menyusut dalam pilihan raya kecil Ayer Kuning merupakan amaran tegas kepada BN bahawa keyakinan awam terhadap mereka semakin terhakis, kata pemuda PAS.
Walaupun Air Kuning sudah lama menjadi kubu kuat BN, pengurangan margin tersebut petunjuk awal perubahan arus politik yang perlu diambil serius, kata pengarah pilihan raya Pemuda PAS Muhammad Syukri Omar. Syukri berkata keputusan tersebut mencerminkan beberapa realiti penting yang memerlukan perhatian serius, terutamanya oleh kerajaan negeri dan persekutuan. Keyakinan yang dilaungkan oleh Menteri Besar Perak bahwa akan berlaku gelombang besar transfer vote sehingga mampu mencapai 18.000 undi ternyata jauh meleset. Hakikatnya PN kekal teguh dengan undi teras sekitar 5.000 hingga 6.000 undi, menunjukkan bahwa sokongan akar umbi kepada PN tetap utuh dan tidak terjejas walaupun diasak hebat oleh kekuatan jentera kerajaan. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan, Wakil BN Muhammad Yusri menang di kerusi negeri itu dengan majoriti 5.006 undi, selepas memperoleh 11.065 undi, menewaskan Abdul Muhaimin Malik dari PN yang mendapat 6.059 undi. Dan Bawani KS dari Parti Sosialis Malaysia meraih 1.106 undi. Ini satu peningkatan bagi calon PSM. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, berkaitan dengan keputusan PRK DUN Air Kuning, apa agak-agaknya berlaku? Apa pandangan dan komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, macam biasalah, setelah selesai pilihan raya, setelah keputusan sudah rasmi diumumkan, apa-apa sajalah, tapi yang terbaru, pilihan raya kecil DUN Air Kuning, rasmi Barisan Nasional menang dengan majoriti 5.000 undi. 5.000 undi kalau saya tak silap, tapi menang. Jadi kemenangan ini mungkin akan membawa kepada satu pertanyaan netizen, terutamanya penyokong BN dan juga penyokong kerajaan. Mungkin mereka tertanya-tanya, adakah Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN dan juga Hadi Awang sebagai Presiden PAS yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional, apa berlaku kepada mereka setelah satu lagi calon mereka tumbang bagi PRK DUN Air Kuning kali ini? Satu lagi calon mereka tumbang, satu lagi kerusi mereka gagal untuk menangi bagi pilihan raya kecil kali ini. Nah, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Hadi Awang, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Adakah ini akan memberi kesan kepada kepimpinan PN khususnya, membawa kepada impak negatif kepada Perikatan Nasional, kepada Muhyiddin, kepada Hadi Awang? Adakah mereka mungkin akan digesa letak jawatan? Adakah mereka digesa untuk membubarkan PN dan sebagainya? Nah, saudara-saudara, saya menerima komen. Ada yang berkata, ini berkaitan dengan PRK DUN Air Kuning. Semoga watak-watak jahat PN dapat diterjemahkan oleh pengundi Air Kuning. Tolaklah puak-puak busuk hati dan jahat di negara kita demi kesejahteraan rakyat. Pembohong saja bukan boleh buat kerja. Niat mereka nak kuasa untuk kayakan sanak saudara, bukan untuk rakyat seluruhnya. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ini adalah komen yang saya terima yang berkaitan dengan keputusan PRK DUN Air Kuning. Jadi mungkin satu lagi kejutan untuk kepimpinan Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang. Kejutan buruk untuk Perikatan Nasional. Saudara-saudara, komen ini sangat pedas, satu tamparan padu. Mungkin yang meletakkan komen ini, saya tidak tahu beliau ini, tapi yang pasti beliau memang bukan penyokong Perikatan Nasional. Berkata, semoga watak-watak jahat PN dapat diterjemahkan oleh pengundi di DUN Air Kuning. Dan berkatalah lagi, tolaklah puak-puak busuk hati dan jahat di negara demi kesejahteraan rakyat. Pembohong saja bukan boleh buat kerja.
Niat mereka nak kuasa untuk kayakan saudara, bukan untuk rakyat seluruhnya. Berkaitan dengan komen beliau, apa pandangan Anda?